Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan PGPR pada hari ini, Ustazah harap murid-murid telah bersedia dengan membaca doa. PDPR kita pada hari ini, kita akan belajar 3.2.3 mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Baiklah murid-murid, tajuk kita pada hari ini iaitu tembikai. Siapa suka tembikai? Angkat tangan. Sedap tak buat tembikai? Sedap kan? Ustazah pun suka tembikai. Okey. Hari ini aktiviti kita akan mencatat maklumat berdasarkan bahan. Okey. Sekarang mari kita baca petikan yang diberikan. Baca sama-sama dengan Ustazah ya. Tembikai. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu saja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Aktiviti yang perlu kita lakukan ialah mencatat maklumat. Nak catat dekat mana? Okey, kita kena catat dekat peta pokok. Inilah yang dinamakan peta pokok. Okey, mari kita lihat apa yang perlu kita cari sebenarnya. Kita melihat tembikai, dia ada 3 kan? Apa maklumat yang perlu kita cari iaitu rupa, cara makan dan juga khasiat. Rupa apa? Rupa bentuk tembikai. Yang kedua, cara makan tembikai. Yang ketiga, khasiat tembikai. Kita kena cari dekat mana? Dekat petikan yang kita baca sebentar tadi. Mari kita tengok petikan. Baiklah murid-murid, sekarang kita cari dulu rupa tembikai. Terlihat kulit tembikai hijau. Kulit tembikai hijau merupakan rupa tembikai kan? Tapi dia dah bagi dekat peta pokok, dia dah tulis berkulit hijau. Mari kita baca lagi. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Okey. Apa lagi rupa buah tembikai? Isi tembikai berwarna merah dan kuning. Jadi maklumat yang kita dapat rupa tembikai, yang pertama berkulit hijau, yang kedua isi tembikai berwarna merah dan kuning. Okey. Yang seterusnya mari kita cari pula yang kedua iaitu cara makan tembikai. Kita lihat. Tembikai boleh dimakan begitu saja. Nampak? Dekat situ dia bagi kan? Cara makan tembikai iaitu boleh dimakan begitu saja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Selain kita makan macam tu saja, macam dalam gambar tu, tembikai juga boleh dibuat jus. Jadi, cara makan tembikai ialah dengan makan begitu saja. Dan yang kedua, boleh dibuat jus. Maklumat yang ketiga, kita kena cari khasiat tembikai. Okey, mari kita baca. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Nampak kat situ tulis. Khasiat buah tembikai iaitu vitamin A dan vitamin C.
Sekarang mari kita catatkan maklumat yang kita dapat sebentar tadi. Untuk rupa, yang pertama berkulit hijau, yang kedua isi berwarna merah dan kuning. Manakala cara makan pula, maklumat yang kita dapat sebentar tadi iaitu dimakan begitu saja. Yang kedua, dibuat jus. Dan yang ketiga, khasiat. Kita dah cari tadi kan, khasiat buah tembikai iaitu vitamin A dan vitamin C. Sekarang buka buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 52. Aktiviti yang perlu dilakukan, kamu kena teliti gambar dan catat maklumat. Sekarang kita lihat apa maklumat yang dia bagi. Okey, menu berkhasiat. Okey, dia bagi dua hidangan. Yang pertama pada jam 6.45 pagi iaitu bijirin, tembikai, roti bakar, telur dan susu. Hidangan yang kedua pula satu tengah hari iaitu ni adalah makanan tengah hari. Agar-agar, sup sayur, nasi kukus, ikan bakar dan juga jus buah. Maklumat apa yang perlu kita isi? Kita tengok dekat bawah apa dia. Kita kena isi sarapan. Sarapan selalu kita sarapan waktu mana? Waktu pagi kan. Jadi 6.45 pagi tu adalah kita punya sarapan. Pencuci mulut. Pencuci mulut ni maksudnya adalah makanan manis ataupun selepas kita makan kan, selesai makan nasi, kita akan makan buah. Itu adalah pencuci mulut. Dan yang ketiga iaitu makan tengah hari. Okey, sekarang kita cari maklumat. Sarapan. Sarapan tentulah pagi pukul 6.45 pagi. Dia bagi apa? Bijirin, tembikai, roti bakar, telur dan juga susu. Kamu boleh pilih 4. Dia bagi 4 tempat kosong kan. Jadi kamu boleh pilih 4 jenis makanan dan isikan dekat sarapan. Manakala makanan tengah hari, dia bagi berapa tempat kosong? 4 kan. Dia bagi berapa? 5. Agar-agar, sup sayur, nasi kukus, ikan bakar dan juga jus buah. Kamu boleh pilih 4 daripada makanan tengah hari. Manakala pencuci mulut seperti yang Ustazah beritahu tadi adalah makanan manisan. Iaitu kita boleh pilih kalau sarapan iaitu tembikai. Manakala makan tengah hari iaitu agar-agar. Jadi untuk sarapan kamu perlu isi. Okey, kamu tengok hidangan 6.45 pagi. Tembikai kita dah isi kepada pencuci mulut. Jadi tinggal lagi 4 kan? Apa? Bijirin, roti bakar, telur dan susu. Kamu kena isi pada ruang di sarapan. Manakala untuk makan tengah hari, lihat pada hidangan satu tengah hari. Agar-agar kita telah pilih untuk pencuci mulut. Jadi kamu boleh isi sup sayur, nasi kukus, ikan bakar dan jus buah pada ruang makan tengah hari. Seterusnya rujuk muka surat 53, buku aktiviti. Okey, untuk aktiviti 4, kamu kena baca teks dan tulis maklumat. Tulis maklumat dekat mana? Dekat peta minda. Atas tu petikan, dekat bawah tu nama dia adalah peta minda. Lihat pada peta minda, tengok apa maklumat yang kita perlu cari. Iaitu kelebihan tahu bakar. Mari kita cari. Tengok petikan. Tahu bakar warung Pak Busu. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dinamakan dengan kuah kacang. Kuah kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh.
Baiklah murid-murid, apa maklumat yang perlu kita cari? Kelebihan tahu bakar. Kalau kita lihat pada peta minda, dia dah bagi enak. Jadi kita kena cari lagi 3 jawapan. Okey, kita lihat pada petikan. Tahu bakar Pak Busu tidak berminyak. Okey, dekat situ terdapat kelebihan tahu bakar iaitu tidak berminyak. Apa lagi kelebihan tahu bakar? Mengandungi vitamin. Itu adalah maklumat yang ketiga. Dan yang keempat, mengandungi protein. Jadi, keempat-empat kelebihan tahu bakar yang kita cari sebentar tadi, kamu kena isi dalam peta minda. Kini tibalah masa untuk kamu membuat latihan. Okey, untuk latihan kali ini, kamu diminta untuk mencatat maklumat berdasarkan teks di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu, muka surat 52 dan 53, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Itu saja daripada Ustazah untuk PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.